Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan semua yang saya amat hormati sekalian. Sudah pasti kita menantikan apa perkembangan terkini. Di mana setelah ada kabar angin ataupun desas-desus ingin menumbangkan kerajaan hari ini, ingin menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah pasti ramai orang menantikan berita susulan ataupun menantikan maklumat terkini daripada kerajaan, daripada pembangkang. Walaupun ada cakap-cakap sebelum ini, PN sudah cakap 126 kerusi, manakala kita tahu kerajaan hari ini yang mendapat sokongan 148 kerusi. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, setelah kononnya ada 10 ahli parlimen Barisan Nasional ingin meletakkan jawatan, ada juga cakap-cakap 17 ahli parlimen Barisan Nasional dan PKR pun akan meletakkan jawatan. Ada juga cakap calon Perdana Menteri Hamzah Zainuddin lah, calon Perdana Menteri Muhyiddin Yassin lah. Ada juga kata Hadi Awang lah calon Perdana Menteri untuk kerajaan baru akan datang. Jadi akhirnya saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, apa yang benarnya, apa yang realitinya menurut Perdana Menteri sendiri, menurut beberapa pemerhati politik yang lain, mereka ataupun PN hanya bermimpi di siang hari, hanya mengigau dengan mempunyai kononnya kerusi yang cukup dan memulakan gerakan untuk tumbangkan Perdana Menteri. Sedangkan Sultan Ibrahim pun bertitah, sudahlah. Nah, jadi adakah mandat agung juga yang di Pertuan Agong untuk pembentukan kerajaan perpaduan hari ini juga ingin diingkari, ingin dilanggar oleh gerakan ingin menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, akhirnya pengakuan yang paling mengejutkan ramai, akhirnya ahli parlimen BN tanda tangani perjanjian kerusi milik parti. Di dalam sebuah artikel melalui satu caption, tiada ahli parlimen BN mahu kosongkan kerusi. Nah, dengan begitu saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, sudah sah. Tiada ahli parlimen dari Barisan Nasional, tiada, bukan satu, bukan dua, ini kan pula 10 ahli parlimen yang mahu meletakkan jawatan. Tiada, kosong. Maksudnya memang ahli parlimen Barisan Nasional ataupun satu blok BN, UMNO, tidak akan meninggalkan kerajaan hari ini. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini sudah pasti menjawab pertanyaan ramai orang. Betulkah ada 10 ahli parlimen Barisan Nasional mau meletakkan jawatan untuk memberi laluan kepada PRK? Jadi itu semua tidak benar. Dalam artikel ini, semua ahli parlimen BN telah menandatangani perjanjian sebelum menjadi calon PRU ke-15 bahwa kerusi yang ditandingi adalah milik parti. Justeru AMKT ataupun ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan menegaskan, dakwaan ada ahli parlimen daripada parti akan mengosongkan kerusi tidak benar sama sekali. Ya benar, tiada MP ataupun ahli parlimen BN yang mahu kosongkan kerusi. Maka parti UMNO BN berhak membawa hala tuju yang kami perlu akur. Kini bersama kerajaan perpaduan adalah pilihan. Pada Sabtu, pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri juga mengesahkan tiada ahli parlimen BN akan meninggalkan parti. Sudah pasti sokongan kepada kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, sokongan kepada kerajaan perpaduan masih kekal kukuh dan teguh. Jadi tiada lagi cakap-cakap bahwa ada 10 ahli parlimen BN lah, ada 17 ahli parlimen BN lah mahu meletakkan jawatan. Tiada lagi, tuan-tuan dan bapak semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini menjadi jawaban yang tepat, jawaban yang pasti menutup mulut siapa sajalah individu ataupun pihak yang cakap-cakap ada ahli parlimen BN akan meletakkan jawatan untuk menyokong kerajaan baru yang bakal dipimpin oleh pemimpin yang akan datanglah. Nah, jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya amat hormati semua, sudah pasti kita digemparkan dengan tangkapan dari SPRM sebelum ini,
berkaitan dengan tangkapan pemimpin, pemimpin yang direman, pemimpin yang ditahan, dan juga pemimpin yang dipanggil untuk membantu siasatan. Banyak yang kita dengar, dan kadang-kadang kita dengar juga bahwa mereka, sesiapa saja individu, mereka lah yang diberikan kepercayaan, mereka lah yang diberikan amanah, tanggung jawab untuk memikul sebuah jawatan dan juga tanggung jawab, tetapi mereka juga lah yang merosakkan nama negara. Saudara-saudara, hari ini dalam satu artikel yang panas, dengan pendedahan SPRM ini akan mengecewakan ramai pemimpin, terutamanya pemimpin negara sendiri. Ini adalah berkaitan dengan tangkapan ataupun tindakan yang dikenakan oleh SPRM terhadap 23 anggota, dan 23 anggota ini adalah dari SPRM sendiri. Melalui satu tajuk berita, salah laku, 23 anggota SPRM dikenakan tindakan berhenti kerja. Seramai 23 anggota SPRM diberhentikan kerja karena terlibat dalam salah laku bagi tempoh 2020 sehingga 2022. Pengerusi Jawatan Kuasa Aduan ataupun JKE SPRM, Datuk Dr. Asaria Mior Syaharudin berkata, kesalahan tata tertib yang dilakukan oleh anggota termasuklah salah laku, cuai, tidak hadir bertugas, dan terlibat dengan aktiviti jenayah. Beliau berkata, daripada jumlah berkenaan, 10 anggota diberhentikan kerja kerana terlibat dengan aktiviti jenayah, dan majoriti daripada yang dikenakan tindakan tata tertib merupakan anggota baharu SPRM yang berkhidmat kurang daripada 10 tahun. Walaupun jumlah yang dikenakan tindakan tata tertib itu adalah kecil, yaitu 0,3% daripada jumlah keseluruhan anggota SPRM seramai 2.800 orang, namun ia tidak harus dipandang ringan kerana masyarakat menaruh harapan yang tinggi terhadap SPRM. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, ini pasti satu laporan yang amat mengecewakan ramai, di mana SPRM telah mengesahkan bahwa terdapat anggota SPRM sendiri yang terlibat dengan salah laku, bahkan terlibat dengan jenayah. Mereka jugalah sendiri yang diberikan kepercayaan, namun mereka juga yang mengecewakan rakyat Malaysia, di mana mereka akhirnya dikenakan tindakan undang-undang. Dalam artikel ini, Asaria berkata, JKE yang merupakan satu daripada 5 jawatan kuasa bebas yang ditubuhkan melalui Akta SPRM 2009, bertanggung jawab untuk memantau cara SPRM mengendalikan aduan yang tidak bersifat jenayah terhadap pegawai-pegawainya. Pada masa yang sama, Asaria berpendapat Badan Pencegah Rasuah itu telah menjalankan peranannya dengan baik bagi memupuk sifat integriti dan tata kelola yang baik dalam diri setiap anggota. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, ini pasti satu lagi tindakan ataupun satu lagi pendedahan yang amat dahsyat mengejutkan dari SPRM, di mana berkaitan dengan salah laku, 23 anggota SPRM dikenakan tindakan berhenti kerja. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.